Ibadah ni lah ulama-ulama bincang balik. Ibadah ni macam mana ibadah yang kena jaga? Yang pertama solat. Kena jaga solat kita. Solat dalam hidup kita, pastikan kita ni sentiasa dalam keadaan terjaga. Solat pada diri kita ini sendiri. Jangan sampai peringkat kita ni tinggal solat. Bila kita tinggal solat, tak adalah keberkatan perjalanan hidup. Duit banyak macam mana pun kalau tak solat, tak ada nilai. Tuan-tuan terik macam mana pun hebat, sentiasa dapat duit ni tiap-tiap hari. Kita boleh sell, kita boleh buy tiap-tiap hari ni. Setiap yang kita lakukan demikian, kalau tak solat, tak ada nilai langsung pada duit yang kita dapat tadi. Islam diajar demikian. Ni asas dalam hidup kita. Solat ni imaduddin, menjadi tiang pada agama kita. Lepas tu Islam suruh jaga solat. Nak suruh jaga solat ni, Allah suruh kita puasa bermula pada subuh sampai maghrib. Nak suruh apa dia? Nak suruh jaga solat. Kenapa subuh sampai maghrib? Kenapa kita tak puasa bermula pada zuhur, berakhir dengan isyak? Kenapa kita tak puasa bermula pada asar, berakhir dengan subuh besok? Jawabnya, kerana dua waktu ini kebanyakan orang kita tinggal solat. Dua waktu ni orang kita, subuh orang kita payah nak jaga solat. Maghrib orang kita payah nak jaga solat. Allah dia nak suruh kita jaga solat maghrib, nak suruh jaga solat subuh. Allah jadikan program, satu program yang disebut dengan program makan sebelum mana solat. Sebelum subuh dijadikan sahur. Sahur, orang kita ni sebut makan, sanggup bangun. Letak 10 jalan loceng bawah katil dia. Nak suruh jaga solat subuh, nak suruh jaga solat maghrib, orang kita rela. Allah jadikan program makan sekali lagi. Bila sebut makan, semua balik awal bulan Ramadan kan. Duduk meja makan. Kejap-kejap tengok jam, kejap-kejap tengok jam. Bulan yang paling kerap tengok jam, Ramadan. Ramadan ni, tunggu je kita. Lambat lagi ke maghrib kita sebut. Kita mula jadi demikian. Kerana apa dia? Sebenarnya Allah nak suruh jaga solat. Solat keutamaan pada diri kita ini sendiri. Ini kena jaga dalam hidup kita. Dalam masa yang sama juga, dalam ibadah ni, yang ni dia terkait dengan harta benda yang tuan-tuan terlibat ini. Terkait dengan forex. Terlibat dalam ibadah. Rasulullah suruh jaga benda yang demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh pada diri kita ni, dalam kita buat kerja, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Buatlah amalan. Kamu akan diperlihatkan setiap amalan yang kamu kerjakan ini di hadapan Allah nanti. Daripada sini asasnya dipanggil. Orang tanya pada kita, habis macam mana kita terlibat dengan forex ni? Dapat apa hukum? Dipanggil demikian. Yang daripada sinilah alim ulama bincang. Dan dibincang panjang. Kerana persoalan yang disebut dengan halal haram ini, dia terlibat dengan masalah ibadah kita. Masalah ibadah dalam hidup kita. Saya tetap dengan yang awal dahulu. Saya sebut banyak kali di mana-mana pun, bahawa dalam persoalan sebegini, saya sebut bahawa setiap persoalan yang kita buat kerja ni, asal dia adalah harus. Semua kita buat benda ni adalah harus. Selagi mana tidak ada dalil menunjukkan ia jatuh haram. Kalaulah dia terlibat dengan benda yang haram, maka dia jatuh haram. Sebab tu, bila kalian memilih untuk terlibat dengan forex ini, kalian mulakan dengan yang saya sebut sebelum daripada ini. Dia adalah hukum, dia adalah harus hukum dia. Peringkat awal. Tetapi dia boleh berubah menjadi haram. Boleh berubah menjadi haram bila? Bila kita tak jaga nilai-nilai yang disebut dalam kita ni bermuamalah tadi. Tak jaga yang disebut dengan riba. Dalam soal riba. Soal gambling. Soal berjudi. Orang kita masuk dalam keadaan yang, dia dalam keadaan yang, dia teka-teka. Dia tak belajar, tak baca technical analysis. Dia tak baca yang dipanggil bagaimana keadaan cuaca ekonomi dunia. Dia anggap-anggap dan dia tak boleh kira dengan tepat. Yang ni dosa hukum dia. Yang ni jangan terlibat pada diri kita ni. Tetapi kita kena pastikan. Satu saya sebut tadi, saya sebut di mana-mana pun. Belajar, jangan tak belajar. Jangan kita berjudi. Jangan kita berjudi. Berjudi haram hukum dia. Dan jangan kita terlibat dengan riba. Kalau kita boleh keluar unsur-unsur tadi, maka dia akan menjadi satu benda yang dibenarkan dalam syarak. Jual beli duit ni, apa hukum dia? Kita kena faham. Dia bukannya terlibat dengan jual beli babi, dia panggil. Tuan-tuan kena faham benda demikian.
Kalau jual beli babi itu, jelas-jelas kan hukum ni. Allah larang. Ni jual beli yang disebut dengan pertukaran mata wang. Cuma timbul masalah bila terlibat dengan yang disebut dengan internet. Kerana tak qobat. Ada setengah ulama kata tak pegang. Bila barang tu tak pegang, tapi dalam keadaan bila barang ni tak pegang, macam mana kita boleh nak trade? Orang yang terlibat dengan trade, dia faham. Kita tak akan boleh trade selagi mana kita tak ada duit asas modal kita. Kalau tak ada modal, kita tak boleh nak trade. Kecuali kita boleh masuk dalam demo sajalah. Dan demo untuk banyak mana pun macam main je lah. Tapi yang sebenarnya, mesti ada duit. Bila ada duit, barulah dikira. Boleh kita trade di sudut market antarabangsa, market yang utama ini sendiri. Ini perbincangan panjang lah dalam perkara demikian. Tapi saya nak sebut kepada tuan-tuan, bila tuan-tuan tanya dalam masalah forex ni, saya sebut sama dengan dulu juga. Saya sebut di mana dalam diri kita ni pastikan kita jangan terjebak dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Terjebak dalam perkara yang haram oleh Allah ni apa dia? Di antaranya dalam forex ni, swap. Berlakunya swap. Bila kita overnight, berlakunya lebihan masa yang menyebabkan dia ada interest. Dalam keadaan demikian, diharamkan dalam Islam. Dia akan terjejas kepada ibadah kita. Itu dia kesan pada diri kita demikian. Sama juga dengan apa dia? Yang namakan dengan kita dalam keadaan kita ni gamble. Masuk dalam keadaan berjudi. Yang ni dilarang. Ni nak sebutnya, kita diajar supaya trade kita ni dengan penuh ilmu. Jangan kita dalam keadaan yang tak tahu apa-apa. Di sudut hukum dan sebagainya. Yang ni kena panggil beberapa orang alim ulama lagi, terangkan kedudukan yang lebih baik pada diri kita untuk kita nak faham perjalanan yang panjang ini sendiri. Yang kedua ni kena jaga nak masuk syurga, jaga ibadah. Yang saya maksudkan, bila jaga ibadah, dia berkait semua dengan makan minum kita. Kita nak pergi buat haji, kita tak boleh pergi dengan buat daripada duit yang sumber yang haram. Kalau kita buat juga, kita boleh je pergi ke Mekah. Tapi diterima ke tak terima? Tak diterima. Sebab tu kita kena jaga dalam ibadah kita. Biar kita buat ni, betul-betul kita buat ni, buat betul-betul kita selamat daripada sumber-sumber yang menyebabkan perkara tersebut jatuh dalam keadaan yang haram itu sendiri. Cuma tuan-tuan kena berhati-hatilah. Dalam pada diri kita ni, bila tuan-tuan terlibat dengan forex, tuan-tuan kena tahu ada sekatan-sekatan yang tidak dibenarkan oleh syarak. Kalau kita boleh lepaskan sekatan tersebut, tak ada apa pun yang dibenarkan dan kita boleh buat. Kalau tidak, penguasaan ekonomi ini akan dipegang oleh orang yang bukan Islam. Duit-duit dunia ni akan berkisar di kalangan mereka saja. Tetapi kita sendiri tidak dapat menguasai. Orang yang masuk dalam industri ini, dia tahu. Ni di antara benda yang utama yang sedang dilakukan oleh kapitalis-kapitalis dunia. Yang sedang menggerakkan mata wang di peringkat antarabangsa ini sendiri. Ni cakap begini ni, kalau kita sebut sikit lagi ni, akan marahlah bank-bank dan sebagainya. Akan marahlah kerana nampak kesan daripada apabila kita sebut gitu, dia ada kesan kepada yang disebut dengan, kepada yang namakan dengan sistem perbankan dan seumpama. Kerana dia di kalangan mereka tersebut ada pemain-pemain utama yang terlibat dalam industri forex ini sendiri. Ini cerita-cerita panjang yang saya sendiri pengalaman dalam forex ini lebih kurang 12 tahun ke 13 tahun dah. Dalam saya buat kajian dan saya tengok perjalanan yang dilakukan ini, dan sepanjang saya tengok ni, yang ni kita kena jaga sungguh dalam keadaan yang sebegini. Yang ni 2-3 perkara ni saya nak pesan sangat pada setiap traders ini, jaga. Kemudian dalam masa yang sama, yang jadi masalah di kalangan traders ni apa dia? Bila dapat duit, dia lupa untuk keluar zakat. Yang ni pun penyakit juga. Lupa untuk bersedekah. Dapat duit, dia kira nak tukar kereta terus. Dia dapat duit je, ada je keuntungan, dia mula jadi greedy. Jadi tamak. Sebab tu saya nak sebut, tuan-tuan yang nak trade ni, tuan-tuan kena belajar ilmu tasawuf juga. Jangan tak belajar ilmu tasawuf. Kena belajar ilmu bagaimana kita jadi qanaah, rasa cukup. Biar ada pada diri kita ni, ilmu pada diri kita, perasaan dalam jiwa kita ni, rasa afaf, rasa segan dan malu. Biar ada pada diri kita ni perasaan yang boleh membentuk diri kita ni jadi manusia yang ikhlas. Saya perhati, tuan-tuan jangan cari jalan ringkas, jalan mudah dalam industri ini.
Tetapi tuan-tuan kena belajar. Belajar ni satu benda yang penting sangat untuk kita dapat menguasai yang disebut dengan ekonomi peringkat dunia ini sendiri. Ini cerita yang perlu dipanjangkan lagi dalam beberapa ceramah-ceramah yang panjang yang patutnya kita boleh faham konsep bagaimana kita nak susun sistem keuangan ini biar menjadi keuangan yang tepat dan betul pada diri kita ini sendiri. Walaupun sekalipun saya nak sebutnya, biar kita ni buat satu kerja jadi ibadah. Jangan kita buat sampai kadang-kadang orang kita ni bila dia terlampau kuat sangat dengan trik ni, dia sampai peringkat tinggal solat. Sampai dia jadi pemarah. Dia hilang kawalan diri dia. Bila tengok loss. Dah margin call ni, dah bila sampai margin call tu, dia mula jadi hilang keruan. Kadang-kadang dia tengok orang lain kecil semua dah. Yang ni yang menyebabkan dia hilang yang disebut dengan ni dalaman pada diri seorang. Saya suka nak sebut pada kita belajar ilmu tasawuf. Belajar. Di antara cara kita nak suruh jadi pemurah dalam diri kita ni, bersedekah. Kita infakkan bahagian. Bila kita dapat je yang disebut dengan bahagian yang kita dapat ini, sumber yang bersih. Kita nampak dah sumber yang bersih yang kita dapat ini. Ambil bahagian 10% untuk kerja-kerja dakwah. Kena ada bahagian untuk keluarkan zakat. Kena ada bahagian untuk kitanya buat yang disebut kebajikan agama ini sendiri. Kena ada bahagian kita demikian. Bila kita boleh buat yang tu, percayalah Allah akan tambahkan lagi kebaikan-kebaikan yang banyak. Ada orang yang istiqamah. Dah lama dah. Memang hidup dia dalam keadaan dia jaga je. Jaga je. Dalam diri dia tersebut, dia sentiasa follow apa yang kita pesan. Apa yang kita sebut. Sedekah, infak dia buat. Menjadi sumber dalam hidup dia dengan cara yang baik. Berpuluh tahun dia dalam keadaan trade ini sendiri. Tapi ada orang yang dia jenis tamak. Ramai dalam industri ini tamak. Bila tamak, habis terus. Bila tamak, dia jadi pemarah lepas pada itu. Dia akan timbul perasaan-perasaan dalaman yang tak sesuai dalam diri dia. Yang ini menyebabkan kerosakan yang berpanjangan di kalangan kita. Nak masuk syurga, jaga ibadah kita pada Allah SWT. Dan yang akhir sekali, tolong jaga akhlak di kalangan kita. Supaya kita ni termasuk di kalangan ahli-ahli syurga. Dan kita masuk di kalangan orang-orang yang terbaik di sisi Allah SWT. Saya sebut dah tadi, hukum tadi, saya sebut selagi mana forex ini tak terlibat dengan benda yang haram, teruskan. Kerana dia asal hukum ada harus hukum dia. Asal dia panggil demikian. Tapi dia akan berubah menjadi haram. Bila terlibat dengan sumber-sumber yang haram. Itu yang dia akan, kita kena jaga yang tu je. Jangan terlibat dengan benda yang haram. Bila kita tak terlibat dengan benda yang haram, sama lah pada kita demikian. Itu yang asal. Sama ada silver ke, gold ke, yang forex. Cuma ulama-ulama bincang masalah trade, masalah gold. Gold atau emas ini sendiri. Emas ni sendiri ulama bincang. Emas ni kalau boleh kita tak payah trade. Bukan kalau boleh lah. Kerana dia terlibat dengan, dia perlu pegang. Emas ni perlu pegang. Itu Rasulullah sebut, az-zahab bil-zahab. Al-fiddah bil-fiddah. Emas dengan emas, perak dengan perak. Jadi alim ulama kata, perlu tengok barang tersebut. Itu yang lebih baik lah pada diri kita ni. Tapi kalau siapa yang nak memilih jalan, dia yakin barang tu ada, yakin sungguh, dia beli dengan yakin. Dia macam kad kredit jadi. Dia jadi kad kredit. Kad kredit ni, duit tak ada tapi guna kad. Itu dia jadi demikian. Jadi ulama-ulama bincang dalam persoalan yang sedemikian rupa. Bagaimana dikatakan haram dalam trade? Saya sebut dah tadi. Haram bila terlibat dengan swap, terlibat dengan gamble, terlibat dengan, yang ni jatuh haram terus. Jangan terlibat dengan perkara demikian. Daripada segi syarak, macam mana yang dibenarkan dalam agama? Saya sebut tadi awal hukum dia adalah harus. Macam kita beli bangunan ini, misal contoh. Harus ke tak harus? Harus hukum. Dia bukan jual beli, saya sebut tadi. Dia bukan asal daripada haram, dia asal daripada harus. Hukum fiqh. Hukum fiqh asal daripada harus. Tapi dia berubah menjadi haram bila kita terlibat dengan sumber-sumber yang haram. Tapi dia ada benda yang awal asal hukum dia adalah haram. Apa dia? Jual beli yang disebut dengan arak, misal contoh. Jual beli babi. Yang ni yang menyebabkan haram hukum dia panggil begitu. Jadi kita berhenti setakat ni lah. Nak buka puasa pula ni.
Mudah-mudahan Allah bagi kekuatan pada kita semua insya-Allah. Aku lu qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.